Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar satu lagi topik dalam tingkatan 4. Perhatikan dua gambar ini. Gambar pertama ialah gelang getah, manakala gambar kedua adalah tali kapal. Gelang getah dikatakan anjal kerana ia boleh diregangkan menjadi lebih panjang, manakala tali kapal dikatakan tidak anjal kerana dia tidak boleh diregangkan. Inilah yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu bukan tentang gelang getah, bukan tentang tali kapal, tetapi kita akan belajar tentang keanjalan harga permintaan. Kita akan belajar dua subtopik hari ini, iaitu yang pertama, menjelaskan konsep keanjalan harga permintaan dan membuat pengiraan mudah. Yang kedua, kita akan menjelaskan keanjalan harga permintaan anjal dan keanjalan harga permintaan tak anjal berdasarkan rajah dan pekali keanjalan. Kita lihat dahulu maksud keanjalan harga permintaan. Keanjalan harga permintaan mengukur peratus perubahan dalam kuantiti diminta kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian ceteris paribus. Ceteris paribus maksudnya hanya harga yang berubah dan faktor lain adalah tetap. Ini adalah formula yang kita boleh gunakan untuk mengira keanjalan harga permintaan. Formula pertama ialah ED sama dengan peratus perubahan Q bahagi dengan peratus perubahan P. Formula yang kedua, ED sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi Q0 bahagi dengan P1 tolak P0 bahagi P0. Kita mudahkan dengan menjadikan ia darab, iaitu ED sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi Q0 darab dengan P0 bahagi P1 tolak P0. ED ialah keanjalan harga permintaan, Q1 ialah kuantiti baru, Q0 adalah kuantiti asal, P1 harga baru dan P0 ialah harga asal. Kita lihat soalan yang pertama. Soalannya ialah hitungkan keanjalan harga permintaan apabila peratus perubahan harga ialah 10% dan peratus perubahan kuantiti ialah 30%. Kita gunakan formula ED sama dengan peratus perubahan Q bahagi dengan peratus perubahan P. Kita lihat di situ, peratus perubahan kuantiti ialah 30%, manakala peratus perubahan harga ialah 10%. Jadi, kita masukkan nilai ke dalam formula tadi. 30 bahagi 10, jawapannya ialah 3. Pekali keanjalan ED sama dengan 3 bermaksud apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta akan turun 3%. Dan sebaliknya, apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan meningkat 3%. Kita lihat pula soalan yang kedua. Soalannya ialah, hitungkan nilai keanjalan harga permintaan baju apabila harga baju meningkat daripada RM20 ke RM25 dan kuantitinya menurun daripada 40 helai ke 20 helai. Kita gunakan formula ED sama dengan Q1 tolak Q0 per Q0 darab dengan P0 per P1 tolak P0. Kita perhatikan di situ, Q0 adalah 40 helai kerana perkataan daripada, manakala Q1 ialah 20 helai. P0 adalah RM20, sama juga sebab perkataan daripada. P1 ialah 25. Kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam formula. Jadi jawapannya ialah negatif 2. Tanda negatif pada pekali keanjalan harga permintaan menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta.
Jadi kita abaikan sahaja tanda negatif tersebut. Soalan ketiga diberi dalam bentuk jadual. Hitungkan keanjalan harga permintaan apabila harga meningkat dari RM5 ke RM15. Kita gunakan formula ED sama dengan Q1 tolak Q0 per Q0 darab P0 per P1 tolak P0. Kita lihat di situ harga RM5 adalah P0 manakala 100 adalah kuantiti diminta. Seterusnya P1 adalah RM15 dan Q1 adalah 50 unit. Kita masukkan semua nilai tadi ke dalam formula. Jadi jawapannya ialah negatif 0.25. ED sama dengan 0.25 bermaksud apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta akan turun 0.25% dan sebaliknya apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan meningkat 0.25%. Soalan keempat diberi dalam bentuk keluk permintaan. Soalannya ialah hitungkan keanjalan harga permintaan. Kita gunakan formula ED sama dengan Q1 tolak Q0 per Q0 darab P0 per P1 tolak P0. Kita perhatikan anak panah bermula pada harga RM4. Jadi RM4 adalah harga asal, manakala 3 unit adalah kuantiti asal. Harga baru ialah RM3 dan kuantiti baru ialah 12 unit. Kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam formula. Jawapannya ialah 12. ED sama dengan 12 bermaksud apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta akan turun 12% dan sebaliknya apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan meningkat 12%. Kita lihat pula perbezaan di antara keanjalan harga permintaan anjal dan tak anjal. Keanjalan harga permintaan anjal perkali keanjalan melebihi 1, manakala keanjalan harga permintaan tak anjal perkali keanjalannya kurang dari 1. Keanjalan harga permintaan anjal, peratus perubahan kuantiti diminta adalah lebih besar daripada peratus perubahan harga, manakala keanjalan harga permintaan tak anjal, peratus perubahan kuantiti diminta adalah lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Keanjalan harga permintaan anjal, keluk permintaannya landai, manakala keanjalan harga permintaan tak anjal, keluk permintaannya curam. Contoh barang bagi keanjalan harga permintaan anjal adalah barang mewah seperti kereta Ferrari dan rumah banglo, manakala contoh barang bagi keanjalan harga permintaan tak anjal ialah barang keperluan seperti beras dan gula. Ini adalah perbezaan di antara keluk permintaan landai dan keluk permintaan curam. Untuk keluk permintaan landai, peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Manakala untuk keluk permintaan curam, peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Seterusnya, kita cuba jawab soalan berikut. Hitungkan keanjalan harga permintaan dan nyatakan sama ada perkali permintaan anjal atau tak anjal. Kita gunakan formula ED sama dengan Q1 tolak Q0 per Q0 darab P0 per P1 tolak P0. P0 ialah RM10, manakala Q0 ialah 100 unit. P1 ialah RM20 dan Q1 adalah 50 unit. Kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam formula yang diberikan. Jawapannya ialah 0.5. Disebabkan nilai 0.5 adalah kurang daripada 1, maka ia adalah perkali harga keanjalan tak anjal. Soalan seterusnya diberi dalam bentuk jadual permintaan.
Soalannya ialah hitungkan keanjalan harga permintaan apabila harga meningkat dari RM12 ke RM16. Kita gunakan formula ED sama dengan Q1 tolak Q0 per Q0 darab P0 per P1 tolak P0. P0 ialah RM12 manakala Q0 ialah 40 unit. Manakala P1 ialah RM16 dan Q1 ialah 20 unit. Jadi kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam formula yang diberikan. Jawapannya ialah 1.5. Jadi dia adalah perkali keanjalan harga permintaan anjal kerana nilainya lebih daripada 1. Soalan seterusnya ialah harga permintaan barang X berubah daripada RM9 kepada RM10 menyebabkan kuantiti permintaan berubah dari 900 unit ke 500 unit. Berapakah nilai keanjalan harga permintaan barang tersebut? Kita gunakan formula ED sama dengan Q1 tolak Q0 per Q0 darab P0 per P1 tolak P0. P0 ialah RM9 manakala Q0 ialah 900 unit. P1 RM10 dan Q1 ialah 500 unit. Kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam formula. Jawapannya ialah 4. Jadi ia adalah perkali keanjalan harga permintaan anjal kerana nilainya lebih daripada 1. Soalan berikut diberikan dalam bentuk jadual permintaan. Jadual di bawah ini menunjukkan harga dan kuantiti diminta bagi suatu barang di pasaran. Soalannya ialah, berapakah nilai keanjalan harga permintaan apabila harga berubah dari RM4 ke RM8? PO ialah RM4 manakala QO ialah 50 unit. P1 ialah RM8 dan Q1 ialah 30 unit. Kita masukkan semua nilai ke dalam formula. Jawapannya ialah 0.4. Jadi ia adalah perkali keanjalan harga permintaan tak anjal kerana nilainya kurang daripada 1. Soalan berikut ini agak berbeza daripada soalan yang kita buat sebelum ini. Ia meminta kita mengira nilai M. Nilai M adalah kuantiti baru. Kita perhatikan P0 ialah RM24 manakala Q0 ialah 80 unit. P1 ialah RM40 dan Q1 ialah M unit. Jadi kita masukkan nilai seperti biasa. Perhatikan di situ, kita harus meletakkan tanda negatif pada nilai 0.6. Jadi kita kiralah seperti biasa dan kita dapati M ialah 48 unit. Ini adalah contoh soalan objektif. Perkali keanjalan harga permintaan ialah 2.2. Takrifkan nilai itu. Kita perhatikan A, B dan C adalah salah. Jawapan yang betul ialah D, iaitu harga naik 1%, kuantiti diminta menurun 2.2%. Soalan seterusnya, apakah kesan kepada kuantiti diminta jika harga turun sebanyak 20% bagi permintaan barang anjal? Kita lihat di situ, ia merujuk kepada barang anjal. Jadi, jawapan untuk A, C dan D adalah salah. Jawapan yang betul ialah B, iaitu meningkat lebih daripada 20%. Sekian sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jumpa lagi di dalam video seterusnya. Assalamualaikum.